Ya, Auda, ya, kita sekarang dalam segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu dan kita akan membicarakan mengenai dengan pilihan bahasa dan presentasi diri dalam media sosial suatu kes kajian. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput ya seorang pakar bahasa, iaitu kita perkenalkan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Dr. Ajah Dayang Fatimah binti Haji Awang Cucu. Ya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Intan Is. Ya, alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, baik, pada pagi ini perkongsian ilmu lagi ya, insyaAllah ya, akan kita dikongsikan bersama dengan penonton kita ni di luar sana yang mulia doktor ya. Baik, sebagai mukaddimahnya juga ya, sebagai memulakan bicara kita ni. Terus saja ya doktor ya, kerana masa kita ni nanti terhad kan. Jadi doktor dapat memberikan deskripsi ringkas pengenalan tentang tajuk wawancara kita ni pada pagi ini. Silakan yang mulia doktor. Ya, terima kasih Is. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi. Kembali kepada soalan tadi yang pertama, sebenarnya tajuk wawancara kita pada pagi ini iaitu pilihan bahasa dan presentasi diri dalam media sosial, satu kajian kes dalam kalangan sebenarnya belia Muslimah di negara Brunei Darussalam. Tajuk itu sangat panjang, jadi saya pendekkan. Sebenarnya kajian ini ada kaitan dengan penyelidikan yang telah kami lakukan ketika bertugas di Universiti Brunei Darussalam, iaitu visible and influential Muslim Bruneian youth use of Instagram for self-branding and identity expressions, yang satu penyelidikan yang diketuai oleh Dr. Siti Mazidah Haji Muhammad, saya dan Dr. Yong selaku co-penyelidik. Kajian ini berfokus kepada pilihan bahasa dan presentasi sosial di sosial media, dan dalam konteks ini kajian ini menumpukan kepada media baru seperti Instagram, blog dan juga Facebook, tidak kepada media tradisional. Fokus kajian subjek kajian ialah 24 orang subjek, terdiri daripada 18 perempuan atau wanita dan selebihnya 16 perempuan dan 8 lelaki. Dari segi umur, mereka berusia antara 18 hingga 38 tahun. Jadi dikategorikan sebagai belia dan kesemuanya beragama Islam. Mereka ini mempunyai bukan satu akaun, lebih daripada satu akaun, mungkin 2 akaun atau lebih daripada itu, dan mempunyai pelbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, blog, mungkin juga ada yang lain, WeChat dan sebagainya. Akaun pertama itu adalah akaun peribadi untuk keluarga dan juga mungkin untuk teman-teman rapat, dan akaun kedua itu adalah untuk bisnes mereka, iaitu bisnes dalam talian. Bisnes ini boleh saja mempromosikan produk perkhidmatan seperti gaya hidup sihat dan sebagainya, dan juga pengembaraan dan lain-lain. Juga mereka mereka ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pempengaruh dan bukan pempengaruh, iaitu influencer dan non-influencer. Influencer inilah yang bergiat aktif dalam bisnes, mempromosikan produk, menyediakan perkhidmatan dan sebagainya. Manakala yang non-influencer itu hanya untuk berkongsi maklumat, berkongsi info. Data kajian ini saya perolehi daripada pembantu penyelidik yang melakukan temu bual berdasarkan bioteknik, teknik biografik, pendekatannya itu teknik biografik, iaitu riwayat hidup, perjalanan hidup dan juga penceritaan. Jadi dari sana saya mengutip data dan juga daripada artikel-artikel pendek subjek
kajian. Iya. Ya. Jadi itu sedikit mengenai dengan apa atau kita pada pagi ini. Jadi tadi doktor ada menyentuhnya mengenai dengan media sosial tradisional dan juga terkini. Jadi mungkin boleh doktor jelaskan sedikit mengenai dengan fenomena penggunaan media sosial di negara ini. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan media sosial tradisional iaitu ada dua, tradisional dan media baru. Yeah. Media ialah perkembangan teknologi ini sangat pantas, ya. Betul. Ya, seperti SMS. SMS sudah hampir tenggelam, Ya, ya. pesanan ringkas. Pesanan ringkas dan dulu sangat popular kajiannya dan sekarang sudah sepi, dan juga email, tapi masih digunakan. Tapi yang baru ini seperti Instagram, WhatsApp, WeChat, Skype, Facebook, dan juga blog, itu adalah yang baru. Jadi fenomena penggunaan media sosial di negara Brunei Darussalam berdasarkan kajian, laporan New Digital 2019, negara Brunei Darussalam menduduki tempat ketiga dalam penggunaan media sosial, iaitu terdapat 370,000 pengguna media sosial, iaitu 86% lah. Jadi penilaian itu adalah berdasarkan jumlah penduduk, rasio penduduk. Manakala penggunaan Instagram, Brunei adalah tertinggi sekali, ya, menduduki tempat teratas berdasarkan kajian New Digital 2019, Oktober 2019, iaitu antara 261,000 pengguna, 53.6% adalah dalam kalangan wanita atau perempuan, dan juga 46.4% adalah lelaki. Jadi wanita menjuarai penggunaan Instagram. Jadi ya, itu ya sedikit kita ni dapat ketahui bersama. Betul. Jadi yang dimaksudkan dengan pilihan bahasa ni, doktor. Ya. Ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit. Pilihan bahasa ini berhubung rapat dengan penutur, ya, terutama sekali penutur multilingual. Bahasa apa yang akan kita pilih? Misalnya sekarang saya menggunakan bahasa tinggi, ya, bahasa Melayu standard. Jadi kebanyakannya berdasarkan pada persekitaran, berdasarkan kepada siapa dengan kita berbicara, berdasarkan kepada peserta, berdasarkan kepada topik, berdasarkan kepada status pekerjaan, dan sebagainya. Dari itu barulah kita memilih apa bahasa yang akan kita gunakan. Meskipun dalam kalangan penutur monolingual, mereka juga mempunyai pilihan bahasa. Misalnya dialek apa yang akan digunakan, tapi terhadlah kerana monolingual. Tapi dalam komuniti multilingual, pilihan bahasa itu memang sangat lazim dilakukan. Ya, sangat penting, ya. Baik, dan doktor, kita ingin mengetahui pula yang dimaksudkan dengan kembali kita ke tajuk asal kita tadi, ya, presentasi diri dalam media sosial ini. Mungkin secara rincinya dapat dijelaskan dan dihuraikan lagi, silakan. Presentasi sosial ialah bagaimana kita mempresentasikan diri kita, menampilkan diri kita, menyerlahkan diri kita. Presentasi diri ini juga ada persamaan dengan penjenawaan diri ataupun personal branding, atau self branding. Ini tidak hanya berlaku dalam media sosial seperti Instagram dan sebagainya, tetapi juga berlaku pada papan-papan tanda, misalnya nama-nama premis kedai dan sebagainya. Itu juga boleh mempamerkan presentasi diri mereka dalam bisnes umpamanya. Mengapa menggunakan bahasa Arab? Mengapa menggunakan bahasa Melayu? Mengapa menggunakan bahasa campuran, dan sebagainya? Mengapa menggunakan bahasa Inggeris? Kembali kepada penggunaan bahasa tadi, kenapa pilihan bahasa yang dilakukan oleh subjek kajian ialah 8% sahaja yang menggunakan bahasa Inggeris penuhnya. Selebihnya iaitu 92% menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dalam konteks bahasa Melayu lebih banyak daripada bahasa Inggeris, bahasa Inggeris lebih kerap daripada bahasa Melayu, dan campur kod. Kenapa
saya tanyakan kenapa mereka menggunakan, kerana bagi mereka yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya itu kerana dia merasa selesa menggunakan bahasa Inggeris, kerana juga bahasa Melayunya kurang baik. Audiensnya adalah dari pelbagai bangsa, dan kerana identitinya sebagai seorang guru bahasa Inggeris. Kenapa menggunakan bahasa Melayu lebih banyak daripada bahasa Inggeris? Kerana katanya mereka mahu dianggap sebagai orang Brunei sejati. Orang Brunei tulen, dan bahasa Melayu adalah bahasa natif. Dan juga digunakan untuk mempromosikan produk-produk tempatan. Yang menggunakan lebih banyak bahasa Inggeris tadi kerana selesa, bahasa Inggeris adalah bahasa kedua di negara ini, bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa, malah bahasa global, dan katanya untuk mengelakkan kesalahfahaman, dan ramai antara pengikut ataupun audiensnya itu lebih fasih berbahasa Inggeris. Mengapa menggunakan campur kod? Kerana itu adalah refleksi dirinya dalam kehidupan sebenar, dan katanya itu lebih mudah difahami, dan itu juga mempunyai alasan-alasan peribadi tertentu. Itulah antara kenapa justifikasi mengapa mereka memilih bahasa itu, kerana ini adalah tujuan kajiannya untuk mengkaji jenis dan bentuk pilihan bahasa, dan juga untuk mengkaji sejauh mengetahui alasan-alasan atau justifikasi mengapa mereka memilih bahasa sedemikian. Iya. Dan Doktor, mengenai dengan keterkaitan komponen-komponen dalam sinergi, jadi macam mana? Sememangnya komponen-komponen dalam sinergi tadi adalah sangat berkait rapat. Kalau kita tidak hanya menggunakan simbol, itu tidak mencukupi, tetapi kita harus melibatkan bahasa. Jadi bahasa dan presentasi diri dan media sosial ini adalah sangat berkait rapat. Media sosial itu adalah wahana untuk kita mempresentasikan diri, dan bahasa itu banyak membantu untuk mempresentasikan diri kita, saling berkait rapat, dan juga ada kaitan dengan identiti. Identiti orang yang mempresentasikan dirinya tadi, iaitu subjek kajian. Antara identiti yang diserlahkan itu ialah penggunaan nama semaran. Ke-24 ini semua menggunakan nama semaran. Ada yang menggunakan memilih bahasa dialek Melayu Brunei, misalnya Bunal. Bunal itu dialek Melayu Brunei. Dulu kanak-kanak kecil, orang tua dulu, Bunal juga anak ini. Dan juga ada menggunakan kurapak kerana ia suka bercakap. Itu adalah kerana ada antara subjek kajian ini merupakan itulah kerja mereka sepenuh masa. Misalnya sepenuh masa sebagai blogger dan sebagainya. Tapi kebanyakannya adalah bekerja di sektor kerajaan dan juga di sektor swasta. Yang lain juga identiti yang diserlahkan ialah sebagai orang Brunei sejati, dan bermaksud untuk mempromosikan produk-produk tempatan. Dan juga kerana ia profesinya yang identitinya sebagai seorang guru bahasa Inggeris, maka ia menjaga bahasanya sentiasa menggunakan bahasa Inggeris untuk kerana profesinya, profesionnya sebagai guru bahasa Inggeris. Itu adalah antara identiti yang cuba ditonjolkan. Dan satu lagi ialah bagaimana seorang spinning instructor, dia pada awalnya dia memperkenalkan gaya hidup sihat. Pada awalnya dia adalah seorang yang obes, seorang yang sangat gemuk, tetapi apabila mengadakan latihan dan sebagainya, akhirnya dia mencapai targetnya dan dia berjaya. Bagaimana kegigihannya itu adalah juga identiti yang cuba diserlahkan oleh beliau. Dan juga ada yang mengatakan bahawa bahasa Melayu itu hanya digunakan dalam pertemuan-pertemuan keluarga dan hanya untuk memperkatakan
item-item yang berbentuk budaya atau berbentuk seni. Jadi di sana menampakkan identiti subjek kajian. Itu adalah antaranya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita ni mempunyai media sosial, kini dapat yang menunjukkan diri kini dengan identiti kita ini sendiri ya, sama ada kita menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Jadi kita ingin mengetahui juga Intan ya, dan kita yakin penonton juga ingin mengetahui pendapat doktor dalam pilihan bahasa apakah yang paling ideal, dan untuk mengakhirinya nanti dapat memberikan kesimpulan bagi perbicaraan kita kali ini. Silakan doktor. Terima kasih. Sebenarnya pada pendapat saya, pada pandangan saya lah, saya seorang sosiolinguis. Bagi saya bahasa itu adalah berdasarkan konteks. Media sosial adalah sangat luas cakupannya, malah bukan hanya di negara kita, malah di peringkat global. Jadi dalam pemilihan bahasa kita harus berhati-hati. Kalau ingin menggunakan bahasa Inggeris, gunakanlah bahasa Inggeris yang betul, baik dan betul, dengan tata bahasanya yang betul, sebutan yang betul, ejaan yang betul misalnya. Kalau menggunakan bahasa Melayu, gunakanlah variasi tinggi, bahasa Melayu tinggi, iaitu bahasa Melayu standard dengan tata bahasa yang betul. Bahasa kita sangat indah, perlu kita santuni, dan saya kurang bersetuju kalau menggunakan bahasa bercampur-campur. Itu juga boleh memperlihatkan identiti kita. Betul. Cara kita berbahasa, keindahan bahasa kita, tidak kira bahasa itu bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, itu dapat menarik audiens itu untuk bersetuju dengan kita, untuk menjadi audiens atau pengikut kita. Jika kita menggunakan bahasa yang bercampur-campur dan sebagainya, itu saya rasa tidak sesuai dalam konteks media sosial sebegini. Kerana itu juga boleh memperlihatkan identiti kita seolah-olah kita itu semi-lingua, seolah-olah kita itu tidak mahir berbahasa Melayu, tidak mahir berbahasa Inggeris. Jadi perlu kita elakkan juga. Mungkin boleh kita selitkan beberapa perkataan jika perkataan itu tidak ada padanannya dalam bahasa yang kita gunakan. Jadi perbincangan kita hari ini ialah satu kajian dari sudut sosiolinguistik, iaitu pilihan bahasa dan presentasi diri yang berkait juga dengan identiti yang diserlahkan melalui dalam konteks Instagram, dalam konteks blog dan juga Facebook. Kajian ini sangat menarik dan memerlukan bahasa. Bahasa itu sangat penting, bukan hanya simbol. Memang untuk mereka Facebook dan juga untuk mereka Instagram itu memerlukan kreativiti. Tetapi di samping kreativiti itu perlu ada bahasa. Kerana tidak mencukupi kalau hanya menggunakan simbol. Memang kalau berdasarkan gender, lelaki kurang menggunakan bahasa, lelaki lebih banyak menggunakan simbol berbanding wanita. Tapi wanita pula terlalu banyak bahasa yang terlalu panjang. Jadi harus ada keseimbangan. Itulah pandangan saya, dan saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan sebagainya. Satu penjelasan dan juga perkongsian ilmu yang sangat sempurna pada pagi ini yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Puan Dr. Dayang Hajah Fatimah binti Haji Awang Cucu. Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas perkongsian ilmunya. Ya, Doktor, jika saya boleh sedikit membuat penambahannya, bahasa menunjukkan bangsa dan juga bahasa itu menunjukkan kepribadian seseorang itu. Jadi kalau kita kurang menjaga bahasa kita, maka itulah diri kita. Ya, memang tidak dilarang bagi kita untuk menguasai bahasa lain, tetapi jangan sampai bahasa kita begitu saja tidak diindahkan. Bahasa Melayu, bahasa kita, bahasa rasmi dan sebagainya, itu juga mempunyai perkembangan yang pesat. Jika kita ketinggalan, kita akan tidak tahu apa perkataan-perkataan baru dan sebagainya. Kita harus mengemaskinikan ilmu kita tentang bahasa. Tidak dilarang untuk menguasai bahasa-bahasa lain, malah itu lebih baik dan memperkaya khazanah atau inventory penguasaan bahasa kita sendiri. Betul. Dan saya juga pada kesempatan ini, lama sudah saya tidak muncul di Rampai
lagi. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana mengundang saya untuk diwawancara pada segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu pada pagi ini. Ya, itu dia. Alhamdulillah. Penampilan seorang pakar bahasa Betul Intan, ya, Alhamdulillah. Kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Dr. Ajah Dayang Fatimah binti Haji Awang Cucu kerana bersedia untuk menerangkan kepada kita mengenai dengan pilihan bahasa dan presentasi diri dalam media sosial suatu kajian. Okay, terima kasih Doktor. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.